ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق واهدنا نستعين. Surah Al-Kahfi ayat ke-19. Ayat ke-19. Ayat ini berlaku banyak kekeliruan. Ayat inilah antara ayat-ayat yang berlaku banyak kekeliruan tentang cerita ni. Cerita Kahfi ini yang banyak sekali berlaku kekeliruan, iaitu tentang Waliyatullah Taf ni, ada urut merah lah apalah. Ini boleh terbang lah, tunggu orang mati lah, macam-macam ni Waliyatullah Taf ni. Betul kan? Ada. Orang yang belajar silat ni Waliyatullah Taf tunggu mati ni. Macam-macam ni. Yang bomo duit pun ada guna Waliyatullah Taf ni. Tapi kita tengok apa makna dia. Nah. Jadi tadi saya sudah beritahu bahawasanya mereka-mereka ni bila bangkit daripada tidur tu, ini ayat-ayat berkenaan bangkit daripada tidur. Ayat ni adalah ayat bangkit daripada tidur. Jadi daripada ayat yang sebelum ada ni ialah matahari naik ikut sebelah kanan, dia pun golek ke sebelah kanan tengah-tengah gua, golek ke tepi ada sebelah sini, lindung oleh bayang dia tu. Jadi dia terlindung daripada cahaya matahari. Bila matahari tu jatuh sebelah kiri, mana condong belah kiri pintu gua belah belakang tu pula, jadi matahari akan kena pada dia, kerana dia duduk di sebelah kiri matahari lah, belah kanan matahari, iaitu matahari jatuh belah kiri, maka matahari itu, cahaya matahari akan kena pada mereka. Mereka pun golek ke kiri. Maknanya sini, kalau tengok sains pun, kalau satu orang yang duduk dalam koma lama tak dibalik-balikkan, akan luka belakang, darah akan lekat lah, macam-macam lah kan. Jadi sini Tuhan buat golek-golek pagi, belah pagi golek-golek belah kiri kanan, belah kiri alik petang, belah petang golek-golek sebelah kiri. Ini ialah berkenaan dengan apabila mereka bangun daripada tidur. Ayatnya, wa kadzalika ba'athnahum, demikianlah kami bangkitkan mereka selepas tidur sekian lama, golek sana golek sini, golek sana golek sini. Orang tak naik atas gunung ni, bukit ni tak naik kerana gerun. Tengok gua tu pun gerun, tak berani naik. Jadi mereka ni duduk di gua tu selama-lama mereka tidur tu, tanpa siapa-siapa naik tengok. Wa kadzalika, dan demikianlah kami bangkitkan mereka. Ya, dibangkitkan mereka ni sebab selepas 300 tahun orang sudah tukar agama dah, sudah masuk, sudah banyak ikut ajaran Nabi Isa dah, cara yang sebenar. Cuma dalam kitab Injil kurang penjelasan berkenaan dengan hari kebangkitan pada mahsyar dan sebagainya lah. Maka mereka duduk takwil, boleh ke bangkit semula atau tak bangkit, mati ni boleh bangkit semula ke tidak, sampai timbul keraguan dalam hati. Sampai timbul keraguan dalam hati. Jadi peristiwa ni berlaku, kita agak kalau antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa berlaku jarak 600 tahun. 600 tahun, Nabi Muhammad, Nabi Isa 600 tahun. Boleh jadi dia orang ni lepas 50 tahun lepas pada Nabi Isa naik ke langit ke 100 tahun gitu. Kemudian duduk dalam 300 tahun. Lepas tu dimatikan, maknanya 200-300 tahun sebelum Nabi Muhammad. Mereka ni dimatikan. Baik. Wa kadzalika, dan demikianlah kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka liatasa aluna bainahum. Beritahu dia. Belum beritahu dia. Supaya agar mereka saling bertanya di antara mereka. Tanya apa? Tanya apa? Berapa lama kita tidur sini? Tu. Qala qailum minhum.
Maka seorang daripada mereka bertanya, "Kam labithtum?" Berapa lama kita tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Seorang antaranya mereka kata, kita tidur dalam gua ni selama satu hari atau sekehari ya. Kita masuk pagi, tak atau masuk malam, pagi atau masuk pagi, petang, gitu ya. Nah, right. Kenapa dia kata gini ni? Pasal kenapa dia kata gitu? Kerana dia berasa macam dia tidur sekejap. Maka ada cerita-cerita dalam tafsir-tafsir. Mereka ni sudah 300 tahun ni, janggut dah, panjang dah, rambut dah. Macam filem-filem Indonesia tu lah. Rambut panjang, baju reput dah ni, baju reput, rambut pun panjang. Bila dia duduk golek sana golek sini, jadi berbelik rambut tu. Berbelik rambut tu. Baju pula jadi terkoyak kau. Dah golek sana golek sini, golek sana golek sini, 300 tahun koyak dah baju tu. Dah, rambut tu pula, rambut tu mesti panjang dah. Tetapi karamah mereka, rambut mereka, rupa paras mereka tak berubah. Seperti mana mereka tidur. Pakaian mereka pun tidak lusuh, tidak apa. Sebab itu mereka kata, berapa lama kita tidur ni? Ya, tu orang tu kata satu hari dah jadi, ataupun setengah hari. Kalau rambut panjang belik-belik, dia tak tanya dah berapa lari kita duduk sini. Berapa tahun kita tidur ni? Dia jadi gitu dah. Bukan? Jadi cerita-cerita dalam tafsir-tafsir yang diajar oleh setengah-setengah guru tu tak betul. Pasal lafaz ayat pun kata gitu dah. Maka yang ketua dia kata, ataupun seorang daripada mereka kata, Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu lah yang lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal dalam gua ni, kamu tidur dalam gua ni. Dia masalah tanya tu, dia bangun tu, dia tanya tu ya. Yalah, berapa lama kita tidur ni? Setengah hari ke, sehari ke? Tak. Tu ya dia tanyanya. Lepas tu masalah apa? 300 tahun rambut tak panjang, kuku tak panjang, janggut tak panjang, baju tak lusuh. Dia bangun daripada tidur ni lapar. Jaga daripada tidur ni rasa lapar. Oleh kerana lapar tu mereka pun kata fab'athu ahadakum. Maka suruhlah seorang daripada kamu biwarikikum, dengan wang perak kamu ini. Biwarikikum hadhihi, dengan wang perak kamu ini. Pasal mereka ni anak orang besar ni adalah duit, bukan? Jadi duit masa tu ialah duit shilling, duit shilling, gambar di Kianus raja, macam sekarang juga lah. Ilal Madinah, kepada kota tu, bawah sana ada kota satu. Dia je tak pergi lagi ke kota tu. Jadi dia tak tahu apa perubahan sana. Dia 300 tahun di atas bukit ni. Waliyanzur, maka hendaklah dia perhati, orang yang pergi itu perhati. Ayyuha azka ta'ama, manakah lebih baik atau lebih suci makanan. Bukan makanan yang paling sedap. Setengah-setengah tafsir kata makanan sedap lah kita beli lapar ni. Dia bila lapar benar, tak kira ada sedap tak sedapnya. Kau nak makan je ni. Tak apalah, nasi goreng lah, selapar kita ni. Kuih tiaw lah. Gitu ni. Tapi azkar situ ialah mana yang lebih halal. Bukan lebih sedap, lebih halal. Lebih suci sini lebih halal. Sebab mereka tahu orang-orang yang mereka lari daripadanya sebelum pada ni adalah mereka-mereka yang sembah berhala. Jadi mereka yang sembah berhala, makanan dia tu haram makan. Tak. Jadi takkan nak makan benda haram. Jadi falyanzur, maka perhatilah mana dia makanan yang paling halal supaya dia dapat beli. Falyatikum, maka hendaklah dia bawa balik pada kamu di gua ini biwarizkin minhu,
dengan sebahagian daripada rezeki tadi yang dia beli tadi. Waliyatalattaf, dan semasa membeli itu waliyatalattaf, bersikap lemah lembutlah. Wala yushiranna bikum ahada, dan jangan dia beritahu siapa-siapa tentang kedudukan kita duduk dalam gua ni seorang pun. Tengok ni ayat ni, tak adalah kata tumbuk orang mati ke apa ke. Waliyatalattaf ni bersikap lemah lembut. Tak adalah waliyatalattaf ni sabit pada boleh harta karun lah apa benda pula. Banyak ni. Quran, cari Quran merah, iaitu Quran yang ditulis waliyatalattaf ni huruf merah, lepas tu tulis big, dia punya tepi tu dia buat line merah. Ini yang dulu punya ni. Ada 12 pipi. Ni cerita karut-karut belakang ni. Ni cerita karut-karut marut yang diajar oleh orang-orang. Nah, waliyatalattaf ni kalau Quran Al-Karim dulu ada, dia buat petak. Huruf tu huruf merah. Sini merah. Waliyatalattaf tu dia tulis huruf merah. Yang Quran Osmani sekarang ni pun rasa ada juga merah juga, ataupun Quran Karim biasa pun ada juga. Masih lagi ada yang merah. Jadi yang merah tu jadi masalah. Jadi apa benda merah ni? Sedangkan maksud dia waliyatalattaf, maksud dia hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Nah, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Bahwasanya mereka tu, kalau mereka tu tahu dengan lihat kamu ni, tahu kamu ni, lihat kamu ni, yarjumukum, mana apabila mereka tu dapat tahu, lepas tu dapat jumpa kita pula dalam gua ni, yarjumukum, mereka akan kejam kamu, au yu'idukum, atau bubuh dalam penjara lama-lama, seksa fi millatihim, akan masuk balik dalam agama mereka. Tak tahan kali lama, ataupun duduk dalam puak-puak dia, ajak makan babi lah, apa hari-hari lama-lama makan juga. Tak. Fi millatihim, kepada agama mereka, walan tuflihu idzan abada, dan dia sekali-kali tidak dapat keuntungan di dunia ataupun di akhirat, idzan abada, selama-lamanya sekiranya dia buat itu. Siapa dia buat itu? Ustaz, saya tak faham yang Ustaz cakap buatan waliyatalattaf ni. Apa cerita yang lain yang pasal silat saya tu? Yang silat ni ada yang belajar silat ni. Baca waliyatalattaf masa tumbuk tu akan mati orang. Macam-macam ni. Bukan itu sajalah. Dengan waliyatalattaf ni dapat cari harta karun. Macam-macam. Bunda muka surat ni, kita ni. Sedangkan maksud dia berlemah lembut dalam membeli aja. Direka, cipta, dipusta belik, dibisik oleh setan tu. Macam-macam. Okey. Wa kadzalika, dan demikianlah a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqan. Demikianlah kami perlihatkan ke atas mereka. Lihat apa? Maknanya selepas dia tunjuk duit shilling, perak tu, gambar di Kianus ni, duit ni tak laku lah. Ini duit purba ni. Macam mana ni nak beli dengan duit Jepun ni misalnya? Duit Jepun ni baru 60 tahun baru ni. Bukan ni 300 tahun ni. Mereka dalam sejarah tu ada rekod di Kianus tu. Gambar di Kianus tu boleh nampak lah di shilling tu. Ini tunjuk duit sikit. Ini duit daripada mana ni? Orang penjual kata. Ini duit daripada siapa ni? Ini dah poket dia tu. Ambil daripada mana? Ambil daripada rumah. Belik tahu dah lah macam. Dia cakap betul-betul ni duit apa ni nak tipu kami ke? Macam mana? Dia pun akhirnya mengaku. Kami ni sebenarnya kali orang yang lari daripada gajah kami di Kianus ni. Duduk dalam gua, tiba-tiba kami mari ni sudah berubah dah. Gitu kan? Jadi wa kadzalika a'tharna, dan demikianlah kami perlihatkan mereka
ke atas mereka tu, maknanya cerita mereka tu kepada orang ramai. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqan, agar mereka tahu, orang yang hidup masa tu tahu, iaitu raja tu benar, dia ni ditangkap bawa pergi ke raja. Dia cerita-cerita dapat siasat dia orang daripada zaman Dekianu lagi, bawa pergi ke raja. Raja duk bimbang dia boleh hidup balik ke, bila kiamat dia boleh hidup balik ke apa ke. Maka yakinlah mereka bahawasanya janji Allah tu benar. Kalau orang biasa ni boleh Tuhan ni hidup tidur kalau selama 300 tahun ni, nak hidupkan semula manusia tu mudah. Ni ayat dia, inna wa'dallahi haqqun, bahawasanya janji Allah menghidupkan manusia kembali itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan kiamat itu yang akan tak berlaku lagi tu, yang akan berlaku tu tak syak Tuhan akan buat. Idh yatanaza'u bainahum. Ni cerita lain. Baik, sininya apabila raja tu dengar daripada cerita, oh yakinlah yang duk selisih ni boleh hidup balik ke tidak boleh. Sampai sekarang ni kembali Kristian ni sekarang ni tak percaya bahawasanya hari kebangkitan tu ada. Kristian sekarang ni? Sekarang. Tak percaya balik lah. Ini akibat daripada cerita dia. Lepas daripada tu, setengah kata mereka tu balik daripada gua, bila balik ke gua mereka tu, bila masuk jumpa ketua dia tu mati. Tapi banyak cerita gitulah. Boleh jadi mati terus, boleh jadi mati sehari dua, setahun dua, kalau lepas pada tu kau wallahualam lah. Tapi mereka mati ni semua sekali dalam gua tu. Beberapa hari kemudian ke hari sama. Nah? Maka bila mati mereka tu, ni orang yang hidup tu pula. Ni orang Kristian pula kan ni. Peristiwa ni berlaku kawasan Jordan, kawasan Turki gitu. Jadi tempat sebenar tu macam cerita jejak Rasul tu ada 3 tempat. Tak tahu yang mana satu. Tak tahu mana satu. Tak tahu mana satu juga. Tak jelas lah, tak jelas. Nah, idh yatanaza'u bainahum. Ketika mereka yang hidup tu, yang hidup di zaman puak-puak tu, selepas puak-puak tu mati, bainahum, mereka berbantah di antara mereka, amrohum, urusan tentang kubur yang mati Al-Kahfi ni, yang 7 orang sama orang ini, ya? Yang mati tu tak beritahu lagi ni berapa orang, tapi yang mati tu urusan mereka tu, kubur tu macam mana ni, nah? Qalubnu alaihim bunyana, kata satu buak yang beriman. Ini selisih ni. Ada setengah mufassir kata, yang berkata pertama ni adalah orang yang beriman. Jadi saya pakai yang ni. Ada setengah-setengah ustaz pula mufassirnya kata, qalu ni adalah orang-orang musyrikin Kristian zaman tu. Qalubnu alaihim bunyana. Masing-masing ada hujah masing-masing. Jadi hujah kaminya gini. Mereka ni adalah orang-orang yang beriman. Qalubnu alaihim bunyana. Benakanlah ke atas mereka tu suatu bangunan untuk menutup mereka tu daripada diketahui orang. Supaya orang tidak akan puja dia. Dia bila tutup tak tahu kat mana. Bangunan tutup benda tu. Orang jadi tak tahu. Jadi sekarang ni tak jelas. Sekarang ni ada 3 tempat. 3 tempat. Nak mengesah yang mana satu pun tak boleh. Tak boleh mengesah. Nah. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lah yang lebih mengetahui tentang keadaan mereka tu. Keadaan mereka tu macam mana sepatut buat kepada mereka tu, Tuhan, kami tak tahu, tapi Tuhan tahulah. Qala alladzina ghalabu, maka berkata yang menang, yang ni yang ramai sekali, iaitu yang musyrik yang ramai sekali, ala amrihim, ke atas urusan mereka. Dalam pentadbiran tu yang ramai sekali ialah yang musyrik, yang ramai. Lanattakhidhanna alaihim masjida, kami pasti akan jadikan ke atas mereka tu masjida, gereja. Oleh kerana Kristian, gereja, maknanya gereja dibuat atas kubur. Gereja dibuat atas kubur. Jadi kami lebih yakin bahawa ini hujah yang lebih baik. Sebab Kristian sekarang ni, kubur-kubur wali-wali mereka, tutu guru mereka tu ditanam dalam gereja. Memang adat dia sampai sekarang. Jadi kalau mufassir kata ayat benda tu boleh,
Hadis Nabi SAW kata, tidak boleh bina masjid atas kubur. Tidak boleh bina masjid menghadapi kubur, menghadap pada kubur. Tidak boleh bina, hadis lain pula, tidak boleh bina masjid tepi kubur. Tepi kubur, atas kubur, depan kubur. Tak boleh bangka. Itu yang masjid kita, tempat kita banyak buat. Maka masjid-masjid yang dibuat dekat-dekat dengan kubur gini ada masalah tentang akidah. Ada masalah tentang akidah. Percaya tak wali dalam kubur tu matilah macam-macam lah pula lagi tu. Itu satu hal lain pula lah. Jadi bagi kami ini adalah ayat, oleh kerana cerita ni cerita Kristian. Qala alladzina ghalabuni adalah orang-orang Kristian yang dulu yang berfahaman sampai sekarang ni, yang menang atas urusan mereka. Dan natakhidanna alaihim masjidah, pasti akan buat atas mereka tu gereja. Masjid tu gereja lah. Jadi pengikut Kristian yang sebenar tu sikit lah. Yang sebenar tu sikit lah. Yang ikut sunnah Nabi Isa tu sikit. Yang ramai tu yang sesat. Baik, ini adalah cerita berkenaan dengan berapa orang mereka tu. Saya qulu nathala satu rabi'uhum. Ada di antara mereka kata orang yang tidur dalam gua tu 3 orang. Yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang setengahnya kata dia 5 orang, yang keenam tu anjing mereka. Rajman bil ghaib. Ini semua tengkaan tanpa dalil. Bil ghaib ni mana teka dalam gelap. Teka dengan, iaitu teka tak ada dalil. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum. Ada yang kata mereka tu 7 orang, yang ke-8 itu ialah anjing. Allah Ta'ala tidak menafi ayat ni, maka besar kemungkinan mereka ni 7 orang. Qala rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah berapa mereka sebenarnya, dan tidaklah mengetahui tentang mereka sebenar itu illa qalila, mereka sikit yang tahu. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Dan janganlah kamu bertengkar yang tentang mereka tadi. Jangan kamu bertengkar tentang mereka tadi. Mana siapa-siapa dia kata 6 ke 7 ke 8 ke 10 ke 100 ke, tak usah bertengkar lah. Tuhan kata ni, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu bertengkar tentang mereka itu melainkan zahir-zahir sajalah. Zahir-zahir saja. Mana tak usah duduk tu lah. Pada kata nak menai dia, ambil dia. Gitu lah. Gitu lah. Mana Tuhan kata tak usah bertengkar lah pasal jumlah ni. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan jangan kamu tanya tentang mereka tu salah seorang daripada orang-orang Kristian, tak usah tanya. Tentang mereka, atau tanya orang lain tentang mereka, tak usah. Pasal cerita jumlah tu pun tak penting. Tak penting. Cerita tu penting. Tempat mana dia duduk tak penting belakang. Ini jumlah mutaritah pula. Ini yang kawan kita tanya tadi. Ini cerita daripada hujung mula-mula tadi. Mula-mula tentang tawassul, tak mengesakan Allah, kemudian tawassul, kemudian cerita kahfi. Tiba-tiba mari cerita lain pula. Ni cerita lain satu ni. Ni cerita lain ni ayat ni. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini dipanggil jumlah mutaritah. Daripada cerita yang banyak-banyak tu tiba-tiba keluar yang ni. Mana sini ni nak sebut benda lain. Iaitu wala taqulan, jangan sekali-kali kamu Muhammad kata li syai'in, kepada sesuatu pun, inni fa'ilun zalika ghadan, aku akan buat satu perkara ni esok hari. Nabi kata besok datanglah wahyu turun malam ni, aku beritahu. Jadi Nabi tak tahu tentang cerita ni. Jadi kalau Tok Guru mana-mana kata
Okey, kau tu guru mana, pondok mana tu, dia tu tak betul tu, kena belajar tauhid semula. Ni Nabi Muhammad ni dia tegur ni. Ni, wala taqulan, jangan sekali-kali kamu kata sesuatu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Bahawasanya aku akan kerjakan benda ni esok hari. Iaitu mereka ni tanya tentang kita kafir ni. Nabi kata datang esok. Ada dalam hadis. Esok tak datang, lusa tak. Betul dah Muhammad ni mereka cerita. Jadi Nabi tak tahu ilmu gaib. Nabi tak tahu kata Tuhan nak buat suruh Jibril itu. Tak tahu. Tapi bila dia kata Nabi dia tegur oleh Allah, bubuhlah Quran pula tu. Betul ni. Illa ayyasha Allah. Mereka kamu katalah insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah datanglah esok ke lusa ke, kalau Tuhan bagi wahyu, aku akan beritahu kamu. Ini Tok Guru pula tengok rupa ke apa tak boleh kena dah. Ini perangai gini lapor ni, belajar pandai ke apa tu, itu setan aja dia tu. Setan aja dia. Ini orang-orang yang syirik ke Allah Ta'ala. Syirik fil ilmi sendiri itu dia tak faham dah. Dia tak kira Tok Guru apa dah. Kalau tak reti benda ni pendeta Yahudi ni kebanyakan macam ni. Seka-seka belakang ni. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan kamu idza nasita, ketika kamu lupa. Bila kamu lupa kena ingat Tuhan, iaitu bacalah subhanallah. Bila kita tak ingat tu subhanallah, subhanallah. Tak. Moga-moga dengan puji Tuhan tadi, dengan sebut nama Allah tadi, kita mudah ingat. Wa qul asa an yahdiyani rabbi, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan tunjuk jalan padaku li aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat daripada ini jalan petunjuk. Tuhan akan tunjuk jalan Tuhan bagi petunjuk dalam hal ini yang lebih dekat. Kemudian balik pada cerita kafir balik. Jadi dua ayat ni dipanggil jumlah mutaridah, yang lain daripada cerita lain yang Nabi yang ditegur Allah Ta'ala kepada Nabi kerana tak kata insya-Allah. Ayat lain dia akan kata suruh semayang, suruh puasa, macam-macam ayat lain. Tapi kita akan jumpa lah ayat-ayat begini. Maknanya kalau tak belajar tafsir daripada guru, dapat dok baca tu akan menyesatkan kita. Sebab banyak ayat Quran yang perlu tafsiran. Tafsir. Perlu belajar berguru berdepan tu dipanggil talaki. Nah, kita baca tu bukan tu lagi. Kemudian lepas pada kita baca, kita jumpa guru, kita beritahu apa yang kita baca tu. Kalau tu guru tu kata benar, maknanya apa yang kita baca tu benar. Mana macam kita belajar dengan dia. Gitu. Nah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina, dan mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun. Hadis daripada Abi Daud ke Tirmizi, tak ingat saya. Sahabat Nabi pun tanya, 300 tahun berapa hari? 300 tahun sebulan ke, 2 bulan ke? Contoh gitulah. Jadi 300 tahun tepat ke? Tuhan pun tambah ayat lain, ayat tambah. Wazdadu tis'a, dan Allah Ta'ala dan mereka menambah 9 tahun. Dan tambah 9 tahun. Ayat ni boleh dipaham gitu pun boleh, ataupun ayat ni bertakwil seperti saat ni pun boleh. Nah, iaitu 300 tahun, 309 tahun. Macam mana 309 tahun Qamari, iaitu bulan Islam lah. Kalau 300 tahun Syamsiah, iaitu Januari Februari itulah yang manusia dah pakai ramai-ramai ni, ikut Kristian tu, itu 300 tahun genap. Kalau ikut Syamsiah, iaitu ikut bulan Islam ni, 309 tahun. Faham? Mana setiap 100 tahun tambah 3 tahun. 3 tahun Syamsiah, Qamari, bulan, mengikut kiriaan bulan, maka 100 tahun tu tambah 3 tahun lagi.
Walau macam mana pun, ada ke 300 tahun, cukup ke, tepat ke, tengok jam betul tak masuk ke 300 tahun, sehari ke 2 hari ke sebulan ke 2 bulan ke, walam itu fi kahfihim. Kul, katakanlah pada mereka, Allahu a'lamu bima lam itu. Allah lah yang tahu tentang berapa lama yang tepat benar ya Tuhan, yang mereka tinggal tu. Tuhan beritahu ya 309 tahun. Berapa jam, berapa second, berapa hari, berapa bulan, tak beritahu lah. Kalau tahu pun tak penting juga. Nak ceritanya dia tidur tu 300 tahun. Nah, jadi kalau nak tekin juga lah, katakanlah Allahu a'lamu bima labithu. Allah lah lebih tepat yang mengetahui berapa 309 tahun, sehari, 2 hari, 10 hari, 100 hari ke, atau seterusnya. Nah, lahu ghaibus samawati wal ard, miliknya saja ilmu ghaib 7 langit 7 bumi. Kita, Nabi kita dan siapa-siapa pun tidak akan tahu ilmu ghaib ni melainkan biiznillah, melainkan diberitahu oleh Allah. Wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Surah ayat kursi. Nah, tidaklah manusia tu tahu tentang ilmu Allah tu melainkan sikit. Itu pun ada izin dia ya. Izin Tuhan ya. Tuhan tak izin pun yang sikit pun tak beri ya. Absir bihi wa asmi', alangkah tajamnya penglihatan Allah, alangkah tajamnya pendengaran. Allah tajam penglihatan Allah, tajam pendengaran Allah, tentang penglihatan Allah tentang makhluk dia. Tahu maknanya maha tahu Allah Ta'ala. Boleh dengar, boleh tengok, lebih tepat, lebih apa semua. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah Ta'ala min waliyyin, sebarang pelindung pun, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tak berkongsi dengan siapa-siapa dalam nak buat keputusan dengan siapa-siapa pun. Ni telefon ni, Muhammad lagu mana ni? Aku nak azab dah dunia ni. Tak tanya Nabi kita. Ni Jibril, macam mana ni aku nak hancur dah bumi ni? Tanya Jibril ke? Tanya Mikail ke? Israfil ke? Tak tanya lagi. Ni, itu maknanya wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan Allah Ta'ala tak berkongsi dalam nak buat keputusan dia nak buat apa benda dengan satu orang pun, satu benda. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi bi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu Muhammad daripada kitab Quran ini. Maknanya dalam nak tabligh ni kena baca ayat Quran. Kalau nak baca hadis dibaca kepada orang yang dah terima tauhid. Kalau tak terima tauhid lagi, jangan baca hadis. Dia akan tanya awak berulang-ulang. La mubaddila li kalimatih, tidak ada perubahan, tidak ada siapa pun dapat merubah kalimah-kalimahnya. Kerana Allah Ta'ala tidak nak ubah kalimah-kalimah dia. Tak ada nak ubah. Tak berubah. Quran itu apa? Kalimah ni apa saja, keputusan dia buat tu semua tak nak ubah. Quran ni pun tak berubah dah. Iaitu siapa nak sesatlah, siapa nak berimanlah. Tak ubah. Wala tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan dapat selain daripada Allah Ta'ala, kalau kamu engkar tempat nak berlindung daripada dia. Tak ada. Di pada masyarakat nak sembunyi daripada Allah Ta'ala tak boleh. Tak boleh. Di dunia pun tak boleh, di akhirat pun tak boleh. Wallahu a'lam.